Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Yang sejak di alam roh hingga sekarang, nikmat-nikmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, nikmat dapat ma'rifatullah, dan berbagai-bagai lagi nikmat yang tidak mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Apatah lagi untuk kita membalasi nikmat Allah. Dan nikmat yang paling besar yang tidak lagi sesiapa pun, seluruh yang Allah jadikan baik di langit di bumi, semuanya diberikan oleh Allah kurniaan kursiyuhus samawati wal ar. Di langit dan di bumi Allah memberikan kerajaan yang dipanggil hidup. Jadi hidup ini sebelum ini belum ada lagi disebut ada. Semua tak ada. Baik Lauh Mahfuz, baik apa ni surga neraka, apa saja pun semuanya belum lagi disebut ada. Di waktu tu Allah zat namanya ya, zatiyah. Kun wazak zatitul zatul muntala nurun zatiyah, nurun ala nur. Jadi yang ada adalah nur, iaitu zatiyah, iaitu zat semata-mata. Zatiyah tu zat semata-mata yang berada namanya di alam ahadah. Jadi belum ada lagi alam untuk menzahirkan yang pertama bernama wahdah, ataupun alam yang kedua dinamakan wahidiyah. Jadi yang ada alam ahdah saja. Di waktu tu belum ada lagi. Belum Allah nak zahirkan alam wahdah lagi. Yang ada hanya alam ahdah, iaitu alam ketunggalan yang belum ada satu pun, belum disebut. Di waktu alam ahdah tu adalah di waktu hanya Allah mengesakan dirinya cukup maha sempurna. Tak perlu ada lagi alam-alam lain untuk Allah Ta'ala nak tajalikan, nak zahirkan. Disitulah tempat yang mana kita harus, yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak kita kembali kepada zat tiah tu tadi, yang bernama di alamnya alam ahdah. Ya, alam ahdah. Jadi nak menuju alam ahdah tu tadi, tak lain kita harus membuangkan ataupun kita mencari sesuatu yang supaya kita tak merasa kita ni ada. Jadi memproses supaya kita ni dah terbiasa, kita merasakan kita ni ada. Jadi bila kita dah nak mengenal, diberi kenal oleh Allah, baru kita tahu kita tak pernah ada. Jadi yang ada adalah alam ahadah. Jadi Allah menzahirkan selepas alam ahadah tu, alam ahadah Allah zahirkan yang pertama alam wahdah. Wahdah maknanya alam tu dinamakan Nur Muhammad yang kedua. Iaitu tak lain namanya adalah sifatullah alam tu. Alam tu tak lain cerita dia tentang sifatullah menerangi aja.
Di waktu alam wahdah, ahda, wahdah, wahidiyah. Ahda itu adalah dia tunggal. Waktu tu belum ada lagi wahdah. Nur Muhammad, dia dah zat, sifatnya dari wahdah tu. Ahda, wahdah tu sifatnya. Sifat ketunggalan tu adalah menerangi. Jadi kan saya dah bagi tahu, maknanya Allah ni maknanya nurus sama wati wal. Jadi bayangkan ya, semua yang hadir ni, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang dia mendengar ialah YouTube ni, yang mengulangi, dengar baik-baik, bahawasanya sekalian alam ni dipenuhi dengan cahaya, nurun ala nur. Jadi tenggelam kita dalam cahaya sebenarnya. Cahaya tu adalah cahaya Nur Muhammad yang berlapis, nurun ala, berlapis, lapis dari satu lapis ke satu lapis, 500 tahun perjalanan cahaya. Disebabkan terlalu terang, setiap lapisan tu makin atas makin bercahaya, ia makin terang, makin lebur, makin lebur, makin lebur. Nabi Musa tu lihat cahaya yang hanya tajali, cahaya hanya lebur dah. Jadi walau bagaimanapun cahaya tetap akan bawa kepada cahaya. Yang pentingnya cahaya. Walaupun kita nampak cahaya tu tadi, Allah tu cahaya. Tapi Allah bukan cahaya. Tapi sifat Allah tu menyatakan cahaya tu adalah menyatakan dia aja ada. Yang petunjuk yang menjelaskan. Furqan. Huda. Petunjuk. Jadi cahaya ni petunjuk. Bukan cahaya tu cahaya aja. Cahaya tu petunjuk, menerangi, menyatakan. Bila kita lihat cahaya tu, kita nampak yang wujud hanya Allah. Jadi kita sendiri ni melihat, bukan penglihatan kita. Kita melihat dengan cahaya Allah. Adakah kita melihat? Jadi kita ni melihat dengan cahaya Allah. Bila kita melihat cahaya Allah dan tak lain kita lihat cahaya juga, maka itu dia kata sifat ihsan oleh Rasulullah SAW, iaitu lihat, ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Ada golongan yang Allah kurniakan, bila dia dah dapat mengenal diri, mengenal Allah, dia 24 jam melihat Allah. Tapi kalau orang tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia buta. Dia bersifat solat, bersifat lalai. Solatnya aja pun dah lalai, apa di luar solat? Solatnya pun mendapat kecelakaan. Allah Ta'ala kata, bukan Allah tak bagi solat, bukan Allah marah. Marah Allah tu sayang. Allah mendegaskan seperti ibu dan ayah menasihati anak. Jadi Allah lebih sayang lagi, dia menegaskan, mengatakan celaka orang yang solat artinya lalai. Mengapa tak ada ulama-ulama sekarang yang menjelaskan kepada manusia-manusia umat Muhammad pada zaman, engkau telah lalai, engkau telah celaka dalam solat. Tak berani nak cakap. Sedangkan Allah sayang, Allah berani cakap. Mengapa kita siapa tak berani nak cakap? Maka kita kalau tak berani nak cakap, kita rasa kita ulama, kita bukan ulama. Kita membiarkan. Nabi Muhammad tak membiarkan umatnya mendapat kecelakaan, iaitu dalam solat. Maka itu Nabi suruh, matikan diri sebelum kamu. Itu tujuan dia tak lain untuk supaya kita tak mendapat kecelakaan, supaya kita tidak mendapat kemalangan yang jelas dan nyata di dunia lagi. Sebab ada rasa keakuan diri. Dia siapa yang nak menjelaskan? Kalau ulama sekarang ni yang ada pun, dia pun tak berani menjelaskan engkau celaka dalam solat, sedangkan Allah berani mengatakan fawailul lil musallin allazina salatihim. Mengapa kita biarkan? Jadi saya tak nak dipertanggungjawabkan nanti di padang mahsyar. Allah menyoal, mengapa engkau biarkan sedangkan aku dah bagi sipir-sipir, aku dah bagi skill-skill untuk supaya engkau dapat betul-betul tidak lalai di dalam solat dan hingga khusyuk wa tawaduk, terbawa-bawa di luar solat hingga kau mendapat kebahagiaan. Engkau mementingkan diri engkau sendiri. Saya tak nak nanti dituduh oleh Allah. Maka itu saya bagi tahu sekarang kepada semua pendengar-pendengar YouTube, siapa pun jangan mendakwa saya di padang mahsyar. Kerana siapa? Kerana saya sayang sangat. Maka itu saya bukan berani cakap, saya sayang sangat. Saya tak nak kamu mendapat kecelakaan dalam solat, apatah lagi di luar. Begitulah Allah dan Rasul, sahabat-sahabat Nabi, para wali Allah cukup sayang kepada kita. Maka itu dia tidak bagi kita lalai.
Kerana sifat lalai ini adalah sifat orang bersifat neraka yang dipanggil paling teruk, iaitu neraka jahanam. Ghafilin, orang yang lalai. Dia anggap macam tak lalai. Alah, solat, janji aku buat solat, sudahlah. Lintang pika, mana boleh. Allah bagi tahu, Allah sayang kita. Allah marah, bukan marah sayang. Marah sayang, bukan marah dia tak suka kita. Dia marah supaya kita betul-betul dengan Allah. Maka itu sebelum solat dia ajarkan oleh Rasulullah, tukarkan, matikan diri. La hayun, tak ada diri kau. Jangan kelagabut. Allahu Akbar. Pastikan kau dah tak ada semua. Kau dah ihram, kau dah terbedil, engkau dah mi'raj, engkau dah munajat, betul-betul semuanya dia. Kau dah tahu makam-makam tu tadi, baru kau angkat takbir ratu ihram. Kau tak akan rasa lagi nak usolli dah. Kalau Pak Imam tu lagi usolli, apa ulama tu lagi usolli, janganlah belajar dengan dia. Itu ilmu dia, ini ilmu yang akan membawa kecelakaan. Tak akan sempurna solat dia. Kerana masih lagi, saya nak keluar pergi kerja ni. Saya nak keluar pergi kerja, saya tahu dah bangun pagi nak pergi kerja, betul tak? Nak pergi berniaga ke, nak pergi apa ke? Pagi bangun tu mandi-mandi siap, tahu dah nak bekerja. Sampai depan rumah, ya Allah, aku nak pergi kerja sekian-sekian, ya Allah, ni sampai sana pukul berapa, ya Allah. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Adakah tuan-tuan puan-puan buat macam tu? Terus dia pergi kita bismillah tawakal, betul? Apa lagi nak sebut-sebut? Allah dah bagi kita akal, fikiran. Kita tahu dah, kita nak pergi kerja dah. Begitu solat, Allah bagi lintasan. Ni zuhur, ni asar, ni maghrib. Ini kita boleh lagi, kita boleh sebut lagi pula. Itu lapas. Niat tu kat dalam, dah kukuh dah. Datangnya daripada Allah. Kita nak solat maghrib, nak solat tarawih, semua dah. Tak payah kita sebut aku niat, aku solat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Imam dia nama dia Abdul Aziz tadi, anak dia nama dia Abdul Rahman bin Ismail, Muhammad Najib bin Fakrullah. Nak sebut ke tu? Mengarut tak? Kalau kita tak belajar, kita tak nampak mengarut. Tapi kalau kita belajar, engkau nak umumkan depan Allah ke? Ya Allah, aku ni, ingat Allah tu tak tahu apa benda kau ni. Kau nak lapaskan depan aku. Aku dah bagi tahu tadi. Kau nak solat apa dalam niat, dalam tanpa huruf, tanpa apa. Aku. Nampak? Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita pelekeh. Itu yang kita tahu dah. Bila dia lafaz saja tu kita tahu dah. Ni orang bukan ma'rifatullah. Bila tak ma'rifatullah, neraka wail. Orang yang solat, artinya lah lalai. Confirm. Ini jangan ragu-ragu lagi. Kita solat ya imam tu tadi, imam bilang lalai. Jangan cakap kuat-kuat, dalam hati kita cukup. Kuat-kuat kan dia parang kita pula jangan. Tu tadi. Tapi itulah sebenarnya nak bagi tahu, kita nak bagi tahu inilah sebabnya manusia Jadi Islam ni jadi tak kuat, tak confident dengan Allah. Dah datang tu niat tu nak zuhur dah tu, nak tarawih, dah tahu dah tu nak lafazkan juga lagi. Lepas tu ngarut pula lapas niat nak puasa pula lagi. Ya Allah. Nak lapas benda kan lagi. Ya Allah. Nak umum depan Allah ke? Nak bagi ingatkan Allah? Ingat Allah tak tahu ke? Allah tak tahu ke kalau nak solat apa? Engkau nak umumkan pada siapa tu? Sampai pakai mic lagi. Usolli. Kak, imam aku nama dia. Abdul Azim Ismail. Engkau lapaskan niat nanti. Sebut nama aku imam kau. Ya Allah. Nak mengarut-ngarut. Tak ada, Rasulullah tak buat macam tu. Sahabat-sahabat para wali Allah tak ada buat gitu. Imam-imam Mekah semua tak ada buat macam tu. Baik Imam Madinah tak ada usolli tak. Dia kata sauf, luruskan sauf. Tu je. Kita pun sauf pun kita tak faham benda sauf. Sauf tu apa? Luruskan barisan dia. Apa lurus tu maknanya? Matikan kedirian, lurus betul-betul tu lurus. Matikan tak ada akon. Sauf kita pun betul lah, betul, tapi dalam tak betul juga. Jadi kita kena faham lah betul-betul. Jangan sekadar kita ambil syariat dia. Kita kena tarikat dia apa, hakikat Muhammad apa, makrifat Muhammad apa. Ya, betul-betul kita dengan Allah. Jangan main-main. Kita ni hidup nak main-main aja. Semua nak main-main. Sampai nak solat pun nak main-main. Tak apalah. Sampai dah kehidupan dengan Allah pun nak main-main juga. Bila main-main seronok tak? Anak-anak kau main-main, kita marah kan? Kita main-main dengan Allah. Yang salahkan anak-anak tu tunjukkan sebenarnya kita yang main-main. Dengan solat main-main, otak ke mana-mana pergi. Ya? Tu.
Macam-macam masuklah. Kalau kita tak tukarkan nama kita tadi, ihram tadi, kalau kita tak tukarkan nama kita tu, tak ada yang ada nama Allah dah. Kerana segala nama-nama yang ada tutup lebur dengan nama Allah. Tapi kita sebut nama Allah, ada lagi ingat nama kita. Gagal dah tu. Nak khusyuk apa benda tu? Khusyuk ke tu? Kusut. Kita nak khusyuk, cari orang yang arif billah. Ya? Kau jumpa orang yang maknanya orang yang sekadar dia alim je. Itu nama dia, kalau dia orang alim, fiqh, alim, dia hanya dipanggil orang yang ahli ibadah, abidin, orang ibadah. Dia tak boleh challenge dengan orang yang arif billah. Jauh makam dia. Jadi kalau jumpa orang abid ahli ibadah, belum lagi kalau kita belum jumpa orang arif billah. Orang arif billah ni dia nak betul-betul hati kau sentiasa dengan Allah. Dia tak nak berajar bukan-bukan. Bukan saya cakap orang abid ni tak betul, tapi orang abid ni belum sampai lagi. Dia hanya untuk hukum-hukum saja. Dia dengan undang-undang, dia dengan Allah tu belum lagi. Berkehidupan dengan Allah tu 24 jam belum lagi. Dia hanya memandang hukum-hukum je. Saya tak kata salah, tu belum lagi. Belum, tu baru asas, baru fiqh. Jadi kita nak betul-betul asas yang kukuh, belum kena cari orang arif billah supaya asas kita kukuh, baru boleh kita dudukkan fiqh tu tadi. Jadi kita celaru sekarang ni. Hidup kita ni sekarang ni 100 tahun ni celaru. Bila ni Imam Mahdi turun, baru kita dibukakan oleh Allah. Sekarang ni dibukakan oleh Allah untuk kita dapat Mahdi tu. Kita dulu nak dapatkan bukan kita Imam Mahdi, jangan salah faham. Kita tu Mahdi tu kena faham. Mahdi tu apa tu, hari saya dah bagi tahu. Allah bagi tahu Mahdi tu dapat petunjuk, dapat kenal diri, kenal Allah, dan juga dapat memberi kepada isteri, suami, anak-anak, kepada orang lah. Itu namanya Mahdi lah tu. Tapi kalau kita sendiri tak dapat Mahdi, macam mana? Kita kena cari orang yang dah ada orang itu arif billah. Beruntung kita kalau jumpa orang arif billah, duduk dengan dia betul-betul. Kita akan tengok perangai dia daripada dia tu nak tidur, sampai dalam tidur, sampai bangun tidur, sampai kehidupan nak tidur balik, 24 jam hanya ngesahkan Allah je, tak mau lain. Itu orang arif billah. Dia tak mau, kesukaan dia situ. Dan kesukaan dia tadi, kehidupan dia adalah memberi barakna, memberi cahaya nur supaya orang nampak Allah, berkehidupan dengan Allah. Dia tak nak bukan-bukan, dia ajar kau cari lain, tapi dia nak bagi kau supaya engkau tu dapat. Bila kau memandang dia, kau nak hati kau ingat kepada Allah. Dia nak gitu, dia tak nak yang lain. Bagi dia kerja dia hari-hari yang Allah bagi. Setelah dia dapat Mahdi, setelah dia dapat petunjuk Allah dan dapat memberi petunjuk, iaitu dia nakkan manusia-manusia ni dapatkan Allah Ta'ala. Dia tak nampak lain. Kerana Nabi Muhammad diutuskan tempoh hari, dia bagi tahu oleh Allah, mubassiran, berita gembira Nabi tu, untuk bagi tahu kita dia dah dapat berita gembira Nabi. Apa tu? Mengenal diri, mengenal Allah, hingga tak ada akuan Nabi. Itu paling best sekali, tak ada yang lebih best lagi, tak ada pangkat yang lebih tinggi lagi setelah Rasulullah SAW, para Nabi, para wali-wali Allah. Arif billah, itu paling tinggi makam dia. Sebab apa? Makam dia tak lain, ajak orang mengesahkan Allah, ajak orang menombor satukan Allah. Bukan ambil dunia ni, bukan ambil, tak ada lain. Dalam setting otak dia adalah ajak orang supaya sama-sama mengesahkan Allah, ilahun wahid. Beruntung kita kat dunia dapat jumpa dengan dia. Beruntung. Sekarang tak apalah, belum dapat dihargai lagi. Bila satu hari nanti kita bila dapat hidayatullah laduni, baru kita tahu kita telah mendapat keuntungan. Seperti mana sahabat pada mulanya tak nampak lagi. Bila dah dapat rasakan kemanisan iman, kenal diri, kenal Allah, dia kata, kami beruntung ya Rasulullah. Kami beruntung ya Rasulullah. Kenapa? Aku dapat engkau ya Allah, ya Rasulullah. Engkau ajar aku kenal Allah. Beruntung sangat dah. Rasulullah kata, ada yang lebih beruntung. Ada lagi yang beruntung. Apa dia? Umatku yang tak benar berkehidupan. Tetapi dia merasakan betul-betul keberuntungan kehadiranku dengan mendapat petunjuk Allah. Dirasakan betul-betul dia berkehidupan dengan Rasul. Padahal jauh daripada Rasulullah.
Sampai sahabat nak jadi umat yang kita ni. Jadi kita kena beruntung, merasa keberuntungan kita bila dah rasakan betul-betul kenal diri, kenal Allah, kita rasa Allah dan Rasul terlalu dekat, hakul yakin kita. Bila kita sebut nama Allah, bergetar rindu hati kita. Sahabat pun begitu kerana ada Nabi SAW. Kita Rasulullah tak ada, tapi kita rasakan Allah, sifat ihsan tu tadi Allah bagi. Sebut nama Allah, kita rasakan Allah betul-betul dekat, lebih dekat pada diri kita. Hingga kan yang sebut nama Allah, kita rasa bukan aku, engkau yang bagi rasa untuk punya manis ihsan tu tadi. Tak pernah buta ihsan ni. Melihat Allah, bukan ragu-ragu lagi melihat Allah. Memang Allah tu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak boleh disamakan di langit, di bumi, tak boleh sama. Tapi rasa yang Allah bagi tu, kita rasakan tu tadi, yang menyebabkan kita tak buta pada Allah. Sifat ihsan nama dia. Allah Ta'ala, Rasulullah bagi tahu, manusia pilihan Allah yang bila dalam kehidupan dia beribadah kepada Allah 24 jam, bukan dalam solat aja. Sentiasa dia melihat Allah dahulu. Nikmat. Nikmat dia merasakan. Allah bagi kurniaan yang besar, kemenangan yang besar. Kita bersedia untuk mati kerana kita dah dapat dah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Allah mengurniakan kita nafsul mutmainnah, di mana kita tak ada lagi akuan diri. Dibagi kita rasa ketenangan hanya kepada Rabbi, kepada Tuhan yang kita nak, tak mahu yang lain. Maka itu nikmat yang paling besar. Barulah Allah Ta'ala kata, Fad'uli fi ibadi, kau duduklah dalam golongan hamba-Ku yang betul-betul menyembah kepada-Ku, yang faham, yang kenal Aku. Allah yang cop kita ni hambanya. Bukan kita syok sendiri kata kita hamba Allah dengan mempermain-mainkan dalam kehidupan ni. Allah sendiri bagi tahu, Fad'uli fi ibadi, inilah golongan hamba-Ku yang benar. Bila dia dah dikurniakan oleh Allah jiwa yang tenang, hatinya hanya nakkan Allah, asyik syok dengan Allah je, bahagia dengan Allah, tak dapat lain tak kisah. Sayyidina Ali dia berdoa nakkan sesuatu selain Allah, tak dapat, tak apa ya Allah, janji aku redha yang kau tentukan tu ya Allah. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan kebahagiaan bila kita kenal diri, kenal Allah dari sisi Allah. Tak ada lagi yang kita nakkan melainkan kita dah dapat, iaitu segala nikmat, iaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita dah betul-betul dikurniakan oleh Allah kefahaman di mana nikmat yang tak ada lebih, nikmat besar, matikan diri, tak ada akuan diri, engkau ada yang ada ya Allah. Itulah nikmat yang Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj, kemuncak Isra wal Mi'raj dia tenggelam lebur, tak ada Muhammad, yang ada Ahmad pun lebur, tinggal Ahad. Ya Allah, tak terucap nikmat tu. Maka bila dah terucap, kita dah olah-olah dah dapat kurniaan daripada Allah. Tak ada lain yang kita nak. Nabi tak heran syurga dah. Bukan Nabi nak pertikaikan kitaan syurga tu, bukan nak melekehkan syurga, tetapi Nabi dah dapat ibu segala syurga, iaitu ridha Allah. Apa ridha Allah? Dah kenal diri, kenal Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat telah mendapatkannya daripada Rasulullah, tapi kita jauh daripada Rasulullah. Tapi Allah mengurniakan kepada kita, Nabi lebih sayang kepada kita daripada sahabat. Kerana kita jauh daripada Nabi, tapi kita dah dapat. Tapi sebenarnya Nabi SAW itu, walaupun dia belum terzahir, Nabi SAW Nur Muhammad itu ada memberi syafaatnya kalian alam. Dan masa terzahirnya Nabi 1400 tahun dulu juga memberi syafaat. Dan wafatnya Nabi SAW juga memberi syafaat. Jadi kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Apa tandanya? Bila kita dapat mengenal diri, mengenal Allah. Kerana minta maaf saya cakap, manusia pada akhir zaman kita ni hanya ila qalila, sedikit aja yang nakkan kepada Allah. Yang lain kebanyakan membohong aja. Sebut nama Allah tapi tak bergetar hatinya rindu. Sebut nama Allah kerana nak sesuatu selain pada Allah. Allah tahu. Jangan nak perbodoh-bodohkan Allah. Allah tu tahu. Jangan temberang Allah Ta'ala lah. Orang Arif Billah pun tahu dah. Puasa kau taram mana, solat kau macam mana, tapi dia buat buta, buat tak nampak. Dia nak berkasih sayang dengan kau, dia tak nampakkan buruk kau.
Pasal dia nak tarik kau. Kalau dia nampak buruk kau, nanti dia cabut. Dia tak boleh buat kerja. Jadi dia buat buta yang apa kau punya pegangan busuk, kau tipu ke apa. Dia tahu tapi dia buat tak tahu. Dia curahkan kasih sayang. Ibarat dia menyelam dalam neraka, menyelamatkan kita ni keluar. Itu orang arif Rasulullah SAW, sahabat Nabi orang arif billah, wali-wali Allah. Kerja dia gitu je. Kita tak faham kerja dia. Dia duduk, dia bukan kadang-kadang duduk kat masjid orang alim. Tak. Dia duduk dengan orang-orang yang kaki maksiat dia duduk. Dia kerja dia. Ya. Tapi nilai dia, orang yang ada ibadah kat masjid-masjid tu, dia berbanding dengan dia punya ibadah, tak lawan. Berat lagi timbangan ibadah, dia kata Allah. Sebab kau ibadah, kau penting diri kau sendiri. Dan juga akhlak kau buruk di hadapan Allah. Sedangkan dia buat kerja Allah Ta'ala nak menyelamatkan manusia-manusia yang lalai. Engkau ibadah, kau sombong diri dalam keadaan lalai, tak kena. Jangan pula besok si Haji cakap je ni, jumpa orang masjid, kau pun cop kau lah. Jangan cakap je tu pula. Relax dan diam dalam hati. Kita ada doa kita untuk bagi tahu pelan-pelan. Orang-orang yang ahli ibadah, yang bersifat yang dikata dia tu abid, orang yang ahli ibadah, abid, dia tu hanya beribadah 60 tahun, tetapi dia tak merasakan keasyikan dengan Allah. Dia merasakan hanya dia rasa dirinya seorang abid. Maka kedudukan dia boleh dirubah oleh hawa nafsu dan juga iblis. Mudah nak kalahkan dia. Dan itu iblis, dia tidak takut orang abid. Tapi orang iblis lebih takut orang arif billah. Sehingga kan orang arif billah kalau tidur, jangan bagi dia bangun. Kalau dia bangun, semua dia tegur nanti. Tapi kalau orang abid tu tadi, dia ibadah, dia tak risau. Macam tu sekali iblis. Sebab aku boleh ganggu dia. Aku boleh robah dia. Hati dia tu tadi. Aku tiupkan sikit. Wah, hebat kau orang ahli ibadah. Kat sini, engkau 40 tahun duduk kat masjid. Engkau paling tua, paling banyak ibadah. Memang, dah kenalah habis dah. Kena dah. Tapi orang arif billah, kan? Dia nak datang kan, kau cari orang lain lah iblis. Kau cari orang lain. Baru iblis nak goda je sikit. Kau cari orang lain lah iblis. Sayyidina Ali, dia nampak dia punya tikar tu nak tidur. Kan? Jalan dalam hati dia kata, baringlah kejap. Kau cari orang lain lah nafsu aku. Kau cari orang lain lah. Dia terus ibadah pada Allah. Asyik pada Allah. Dia lawan dalam diri dia sendiri pun. Dia lawan supaya akuan diri dia buang, dia tak layan akuan diri dia. Selalu dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah kurniakan keasyik. Bila dah keasyikan, kita buat apa 24 jam. Syok lah. Orang dalam keasyikan bagaimana? Makan pun lupa. Tak nampak yang lain dah, buta dah. Orang dah asyik dengan Allah, mandang Allah 24 jam. Allah bukakan lagi, nampak jelas. Syoknya Allah, puasnya. Pernah makan rohani? Pernah? Makan rohani, pernah tak? Makan ni jasmani je. Apa makna jasmani, apa beza rohani? Jasmani tu tubuh kita. Kita makan untuk menguatkan tubuh kita. Syirik kita. Rohani kita tak makan. Makanan rohani mengesakan Allah, merasakan asyik dengan Allah, lebur diri. Tu best. Itu kalau makan semua jadi kuat. Ini kita dah menyandar kepada, kita tak sedar kalau kita belajar. Makna jasmani itu apa? Kita terjahit daripada mani. Jis ni adalah badan tubuh. Jismani, kita berasal daripada mani, jadilah tubuh kita. Betul? Daripada mani, diwadi mani maknikam. Diwadi mani maknikam. Diwadi mak kita, mani maknikam bapak kita. Nama dia mani. Ya? Jis dari tubuh badan kita, daripada mani antara mak dan ayah. Jadi jasmani jasmani tak boleh bergerak. Tubuh Adam bergerak. Bila dia masuk roh, jasma, ada zahir, ada batin. Bergerak zahir kerana batin. Kenapa kita mengaku zahir kita yang bergerak? Kat ke batin kita. Batin daripada siapa? Batin daripada sifatullah, Nur Muhammad, roh kita. Gitu kita nak hidupkan. Kita nak hidupkan selalu cerita-cerita ni supaya masyarakat kita jadi kuat. Baru kita boleh lawan dajjal-dajjal yang dalam diri kita.
Kerana bila nafsu kita dapat kekang kalahkan, maka iblis, dajjal, ya'juj ma'juj dalam diri kita, makan-makan batil tu semua sebab bila waqul ja'al haq, bila datang kebenaran, hilang akuan diri, maka lebur dan lenyap. Wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi ini pasti bila Allah Ta'ala bagi tahu kita, maka kita kena olahkan. Perangi. Kerana Allah dah beri petunjuk hidayah, ini cara dia untuk mencapai pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah bagi. Pertemuan dengan Allah tu Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, tak tahu cara kita macam mana nak pertemuan dengan Allah. Sebelum kita belajar ni biol, kita macam mana nak bertemu Allah ni? Nabi dah naik jauhnya. Kita fikir jauh betul. Biol otak kita. Lagi kita mengaji lagi biol. Macam mana Allah ni? Kan? Tapi kita takut nak cakap. Betul? Takut nak sebut. Tapi ni kita mengaji ni biar yakin hakul ya. Yakin macam mana Nabi SAW ajar pada sahabat. Kita nak hakul ya. Hakul yakin. Bukan sebut nama Allah tu sekadar sebut aja alif lam lam ha tu. Kenal zat sifat asma dan kenal. Bukan sebut aja nama tu. Kenal, bergetar hati kita, rindu. Sebab apa bergetar? Takut nak rasa ada diri. Memang kau dah kenal diri, kenal Allah. Tak ada diri, yang ada hanya Allah. Nak rasa ada diri tu takut. Tu yang kata takut. Jadi syoknya dengan Allah je lah, bukan kita. Dia je lah yang ada. Tu yang syok tu. Macam mana nak cakap lagi dah? Faham kan? Olahkanlah, itulah makam yang paling tinggi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala. Maka beruntung kita. Maka Nabi menyontohi, menunjukkan contoh suri tauladan tu tadi. Iaitu tauladan, iaitu maqam Mahmud. Apa itu maqam Mahmud yang Nabi dapat, yang selalu kita doakan, kita juga nanti akan dapat juga. Apa maqam Mahmud tu? Iaitu maqam yang apa maqam terpuji tu? Bila kita kenal Rabb kita. Terpuji tak kita? Tapi kalau kita tak kenal dia, asfalasa, lebih teruk lagi. Dan kita dah ditinggikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tinggi darjat kita di alam ahada, mengesahkan Allah dulunya. Di alam roh kita hanya mengesahkan Allah, tinggi. Masukkan dia dalam roh kita, kait perut ibu kita setelah 4 bulan roh masuk. Lepas tu kita rendahkan. Bukan makna Allah turunkan, bukan rendahkan kita rendahkan. Dia turun ke mana pun roh dia tetap suci. Kerana itu urusan rahsia Allah. Tapi kita tak kenal, tak faham. Ya Allah. Kita dah melangkahi, ambil yang lain dulu. Yang penting mustahak kita tak ambil. Itu tadi. Kita cari yang maknanya yang kita pun tak tahu. Ambil kayu, ambil batu bata, ambil simen. Lepas tu tapak yang kita nak buat, kita tak buat lagi. Untuk nak tujuan simen, papan, beluti, kayu apa tu, semua tu apa, besi apa, paku-paku, itu semua kita dah ada, tapi kita tapak nak tahu tu kita tak tahu kat mana. Apa benda ke? Rosak tak? Kita kumpulkan benda tu tanpa kita buat. Bait, itu rumah yang disucikan tadi. Tujuan dia tadi. Dan dalam rumah tu tak lain adalah tempat pandangan kesucian, tak ada yang lain. Ini kita tak buat. Apa benda kita? Tak faham. Ini cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa dia buat rumah tadi? Dia keluarkan berhala-berhala. Apa cerita? Cerita. Allah tu bijaksana. Dia buat tu kita fikirlah. Diingatkan kita balik. Zaman turun tu tadi Nabi Adam macam mana cara berhala. Berhala Nabi Adam tu adalah keakuan diri. Kerana apa? Kerana Allah dah larang. Jangan hampiri. Maka bukan iblis ataupun hawa yang menggoda, tetapi akuan diri ingin. Padahal tu dah dibagi tahu. Jadi nafsu tu tadi, kita ni nafsu kita. Sebab kalau kita tak mengaji, kenal diri, kenal Allah pada hari bila, kita tak tahu nafsu kita. Percayalah, kita syok sendiri solat 60 tahun, 70 tahun. Kita rasa kalau orang tegur kita tak khusyuk, kita punya marah. Alah, janji aku buat, orang lain tu tak buat, kau tegur lah orang tak buat. Tak boleh. Dia lagi cepat angin tau. Cepat angin pula. Lagi banyak ibadah, lagi cepat. Dia rasa ibadah dia dah banyak ni. Dia tengok kita tak nak tegur dah. Tak nak tegur dah. Dia rasa dia dah.
Aku dah dakwah banyak tempat, aku dah gini-gini, aku dah kitab banyak, aku dah... Oh, macam-macam. Orang yang ahli abid ni dia masih lagi keadaan gitu. Tapi kalau orang arif billah, dia tak ada dah. Dia kerjanya memberi cahaya, memberi nurun ala nur cahaya. Dia setiap dilihat wajah orang dengan pandangan kasih sayang. Rahama'u bainahum. Dengan pandangan kasih sayang tu akan membuang batil-batil yang ada. Itu tadi. Ini maknanya kalau kita duduk dalam keadaan ni, hati kita sentiasa bahagia. Sekarang cubalah perempuan, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dihormati Allah, yang dapat hadir dalam majlis ini pilihan Allah tau. Ini pilihan Allah tau. Ini bukan pilihan raja agung ke. Itu tak. Kalau dia datang istana, itu belum lagi pilihan. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ini, pilihan Allah, pilihan Rasul kita ni. Gembira Allah, gembira sampai malaikat-malaikat pun berkitar-kitar kalau dibagi lihat. Ni malam 21 malam yang diberkati lagi oleh Allah. Bukan malam lain tak berkat. Malam ni lebih berkat lagi. Suka lagi Allah, gembira lagi Allah. Kita pula ada lagi, masih ada lagi manusia yang begini lagi. Kan? Padahal keliling Allah tahu dah. Hendak ya Allah turunkan bala. Sebab melihatkan manusia munafik dah terlalu banyak ni. Hendak aja Allah Ta'ala turunkan tapi memandang tak ada lagi manusia-manusia yang cinta kepada Allah. Nakkan kepada Allah betul-betul. Ada sedikit tu tadi menyebabkan Allah tak jadi turunkan bala. Ini bukan kita ni hebat, tapi ini adalah kurniaan Allah. Kita bersyukur banyak-banyak. Dengan adanya kita dibaginya rahsia oleh Allah, maka kita dapat melindungi negara kita ataupun bumi. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang ketika di bumi ni dan ketika di bumi dia hidup dengan kasih sayang. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, hidup dia dengan kasih sayang. Tak kira siapa pun. Apatah lagi umat Islam, lagi dia sayang. Kan? Jangan dah ajarlah kasih sayang kepada orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Macam kita nak ajar kasih sayang. Mak, kasih sayang dengan saya, mak. Lah, mak engkau nak ajar kasih sayang. Mak engkau tahulah kasih sayang dengan engkau lah. Jadi Allah tu sendiri tak payah ajar lah. Allah kesian aku kasih sayang. Tak payah ajar. Kita yang nak kena buat kasih sayang tu kepada yang lain. Orang bukan Islam bukan tahu kita ni Islam bagus ke tak bagus ke, kuat ibadah. Orang bukan Islam, orang yang munafik, dia nak tengok akhlak kita dengan dia. Dia jangan tertipu. Kau tak kenal aku wali. Tak perlu kau nak istiharkan diri kau. Kau cukup hormat saya, kawan, buka puasa makan. You puasa, saya tak puasa. Tak apa, makan sekali. Oh, ini dah buka puasa. Ini Cina dia. Dah rasa kita ni bersih, dia tu kotor lah. Allah. Kalau orang belajar kenal diri, kenal Allah, dia tak ada sifat tu. Dia sifat dia kasih sayang, dia tak kira siapa. Dia dah buta dah. Dia tak nampak lah. Dia nampak kasih sayang, bahagia hidup dia. Kerana apa? Dia dah jumpa Allah. Orang yang paling dia sayang. Dia dah dapat dah nikmat yang paling besar. Jadi dia tak nampak dah target tu surga, dia tak nampak dah. Dia dah dapat pemilik untung tak? Inna fatahna laka fathan mubina. Ni Allah bagi tahu pada Rasul, dan engkau telah mendapat kemenangan. Orang yang mengikut jejak langkah engkau itu Muhammad mendapat fatahna, kemenangan daripada. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang istiharkan. Hakul yakin. Bersedia kita nak mati sebab kita dah dapat hidup dan mati kita Allah yang jadi kita tak perlu risau sangat mati. Sebab apa? Kita dah dapat Allah. Bila dah dapat Allah, yang hidup hanya Allah. Kita tak pernah hidup pun. Bukan rasa kita berani mati. Kita tak pernah hidup. Yang hidup Allah. Jadi 24 jam yang mengingat Allah. Ataupun ada sekalian alam ni yang tak menyembah Allah, buat maksiat, buat kerosakan, Allah tu berubah zat dia tu tadi untuk mengesa dirinya. Berubah tak? Berubah ke tak? Berubah ke tak? Tak pernah berubah. Tetap juga esa Allah. Kau buat macam mana pun, bahagia tetap Allah. Kerana dia yang menyusun segala tak pernah berubah. Jadi jangan risaulah kalau ada maksiat ke Yahudi. Jangan risau sangat. Allah tak pernah terjejas dia punya keesaan. Ya? Dan orang kau ibadah pun 1000 tahun pun tak terjejas juga keesaan Allah. Jadi kau nak duduk kat mana sebenarnya? Jadi kita duduk kat mengesakan Allah. Bukan duduk kita rasa kita yang mengesakan Allah. Sebenarnya dia yang mengesakan dirinya sendiri. Itu yang paling nikmat. Jadi kita tak risau apa jadi, ni semua dah susunan Allah.
dah ada dalam genggaman Allah. Apa nak jadi? Fasa pertama daripada Nur Muhammad, fasa kedua Nabi Adam sampai Nabi-Nabi, fasa ketiga masuk khalifah-khalifah sampai ke kita, dah fasa keempat. Masuk fasa kelima adalah Nabi Imam Mahdi. Untuk nak last nak kiamat. Fasa keenam adalah dimasuk surga naga, dihitung semua. Habis tak fasa keenam? Habis. Semua ada dalam genggaman Allah. Apa yang buat kita risau sebenarnya? Kita hawa nafsu kita. Kita tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila kita kenal diri, kenal Allah, kita biarkan Allah berjalan dengan susunan-susunan dia. Memang Allah dah bagi tahu dalam surah Isra, dia akan buat 2 kali kerosakan Bani Israel ni tadi. Ayat apa Mak J? Bani Israel tu, Mak J? Surah Isra tu apa? Yang Bani Israel tu akan membuat 2 kali kerosakan. Pertama dah dibuat dulu zaman Nabi-Nabi dulu. Sekarang ni zaman selepas Rasulullah, dia akan buat kerosakan lagi. Betul dalam Quran kata. Dan dia akan dikalahkan nanti. Bila dikira-kira hitung cukup 100 tahun. 100 tahun dia tak lama lagi dia merasai ni dah kekalahan dia tu. Itu semua susunan Allah. Susunan Allah. Allah dah bagi tahu dalam Quran awal-awal lagi dah. Tak? Jadi semuanya ilmu tu ada di tangan Allah. Tak ada jadi susah. Wala ya'udu ibdhuhuma wa huwal ali. Tak ada susah Allah nak menguruskan. Daripada Nur Muhammad sampai orang dah masuk surga neraka, semua innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu cuma kun fayakun. Allah sejak penciptaan Nur Muhammad sampai orang dah masuk surga neraka, semua dalam perjalanan kun fayakun Allah. La tataharraku zaratan ila. Jelas Allah dah telanjangkan, jelaskan hijab dah terbuka dah. Kita tak kenal lagi Allah, tak nampak Allah lagi. Ini punya Allah Taala tu huwal awal, wal awal wal akhir, zakhir, dia zakhir dah. Wal batinu wa huwa bi kulli syai'in qadir, wa huwa bi kulli syai'in semua dia menguasai. Awal, akhir, zahir, batin. Awal pula kalau hak Allah Ta'ala tanpa permulaan. Jadi setiap yang mula daripada Allah. Sedangkan Allah tidak pernah ada mulanya. Dia ada dengan sendiri. Subhanallah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bukakan hijab-hijab kepada kita. Kalau tidak kita, nama kita apa? Fuqarah. Al-mukasyafah ghaibul Al-mukasyafah ghaibu, yang membukakan, mukasyafah, bukakan ghaib, perkara ghaib. Allah tu maha ghaib, ghaibal ghuyub. Allah tu, dia yang bukakan. Kalau dia tak bukakan, kita ni fuqara, tak punya, tak tahu apa benda, kosong. Bila dia bukakan baru kita tahu, ya Allah, engkau aja yang ada, ya Allah. Alhamdulillah kita tahu makrifat kita tak ada yang ada di itu makrifat yang sebenar. Jangan kita belajar hanya syariat. Cukuplah kita hidupkan syariat. Salah tu. Nabi bawa syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Dia pesan pula dengan Sayyidina Ali. Wahai Ali, salah satu ni kalau tak ada, tak sempurna iman, tak sempurna kehidupan kau. Tak sempurna kau dengan Allah. Bila tak sempurna, tergantung. Tak lepas kita. Apa dia ya wahai ayandaku, dia panggil pasal bapak mentua kan, dia panggil ayanda. Wah, apa ayandaku? Inilah syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Adapun tubuh itu adalah syariat. Tubuh tu syariat, kata Nabi pada Sayyidina. Hati itu adalah tarikat. Nyawa tu hakikat. Makrifat itu adalah ruh. Dan tubuh menghadap kiblat Kabatullah itu adalah syariat. Dan hati kita menghadap Baitul Ma'mur itu adalah tarikat. Dan nyawa kita menghadap arasy Allah itu adalah hakikat. Dan makrifat fa'inna ma tuwallu fasamma wajhullah, kata Nabi. Mana pun kau hadap roh, kau pergi mana pun makrifat, di situ wajhul. Kerana roh tu rahsia Allah. Kerana roh tu adalah penglihatan Allah, mata Allah. Jadi kita tak ada mata penglihatan, yang ada penglihatan itu adalah Allah. Dan mata kita sendiri pun adalah Allah yang ciptakan, dan Allah juga ciptakan penglihatan. Kita nampak jasmani mata kita ini bergerak-gerak, kita rasa macam bergerak. Sebenarnya batin yang menggerakkan penglihatan kita. Iaitu roh tu yang melihatkan kepada kita dapat melihat, dapat bergerak. Kelopak mata. Tak ada habuk pun tak ada kita. Tak ada habuk pun tak ada.
Bahagia tak kita? Yang ada Allah yang kontrol 24. Semua seluruh ujung rambut, semuanya disusun oleh Allah. Bahagia kita. Selama ni hari kita ingat kita yang susun, kita berjalan, kita berdiri. Ya Allah, salah besar aku rupanya, ya Allah. Aku ibadah juga tapi salah besar. Sebab apa? Aku solat juga tapi aku lalai. Aku rasa aku yang berdiri solat. Aku yang angkat takbir. Aku yang puji Allah. Ya Allah, salah besar aku rupa. Terima kasih ya Allah. Al-mukasyafah ghaibul lil fuqara ila siratil mustaqim. Engkau yang bukakan aku tak tahu apa benda. Dan kau bagi aku alam gaib. Kau bagi lihat. Kenalkan diri kau kepada aku. Ghaibal ghuyub, engkau tu gaib. Aku tak dapat kenal. Melainkan engkau yang kenalkan kepada aku yang fakir ni ya Allah. Kepada aku jalan yang lurus siratul mustaqim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ini kita nak bawa dalam kehidupan kita. Tak ada lain yang Allah nak pandang. Inilah dipanggil ahsanu amala. Bahagia kita di dunia lagi kita merasakan dengan Allah. Kalau tidak ya Allah, kesian kita tengok orang-orang keliling kita. Siapa yang nak tegur? Nanti puan-puan, tuan-tuan kalau dah dapat ni, tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan. Mengapa tuan-tuan tak tegur suami, tak tegur isteri, tak tegur anak, tak tegur jiran-jiran, tak bawa orang ramai-ramai. Tuan-tuan kena nanti. Sebab saya ni bukan buat ni, saya dah nampak benda ni makna bahagia. Saya tak nak orang lain celaka. Biarlah orang marah saya, orang ludah saya, orang benci saya, orang boykot, orang kampung, orang tak suka saya, tak panggil saya, tak. Tapi saya tetap terus-menerus untuk bagi tahu. Seperti mana Rasulullah SAW. Dah tahu dah Abu Jahal dan abu-abu yang lain tu memang dia tak nak dah tahu sampai malaikat Jibril turun. Dalam kitab ni kata Muhammad, ini Abu Jahal, dia tak akan beriman sampai mati dalam kitab. Tak apalah, aku bagi tahu. Susahlah kau ni Muhammad. Jibril pun pening kepala tengok Muhammad ni. Dia punya semangat dia. Yang penting aku diutus oleh Allah memberi rahmatan memberi rahmat. Tak kira dia mati ke hidup ke apa, aku tetap memberi rahmat. Nanti kalau dia azab dalam kubur, aku dibagi kekuatan oleh Allah, aku tetap bagi rahmat pada dia. Minta Allah ampunkan dia. Ya Allah, kita nak begitu. Kita dapat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat kasih dan sayang. Sifatullah, dia terjadi daripada cahaya nur Allah SWT. Nabi-Nabi lain jadi percikkan daripada nur Muhammad. Tapi Muhammad itu daripada zat punya nur. Dia terjadi. Mereka beruntung kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutlah atau cara yang betul-betul sampai kepada kita kenal bukan Muhammad yang zahir, tapi kita kenal Muhammad yang batin, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita. Ya, jadi saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Saya ni penat, tuan-tuan tak penat lah, tuan teruskan. Ya. Kita semua Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kerahmatan, nikmat merasakan di sisinya. Itu yang nikmat yang paling besar, hingga tiada keakuan diri kita. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ketemuan pada hari ini, yang daripada berbuka puasa, solat maghrib, solat isyak, tarawih dan juga hingga talk ini, memang satu rahmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala menyusun semua kita. Saya pun tak tahu menahu apa semalam apabila sahabat saya Syekh Latif memberitahu nak buat kat sini. Alhamdulillah, Allah yang memilih kita duduk dalam majlis ini dan juga tempat ini, dan juga tempat ini juga satu nostalgia bagi saya dengan Syekh Aziz dan juga jemaah saya yang lain. Satu kenangan dulu, di mana kami bermula daripada sini, dalam 15 tahun, 16 tahun yang lepas lah. Satu tempat yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zaman saya dulu.
satu majlis kenal diri, kenal Allah, yang bermula dengan majlis zikirullah, majlis selawat. Tempat inilah dia. Bukannya saya nak banggakan, tidak, tapi satu kenangan yang indah untuk dikongsi bersama. Kenangan yang terlalu manis untuk kita dikongsi bersama. Syukurlah banyak-banyak ditemukan lagi kita majlis di tempat ini. Itu sajalah kongsian saya pada hari ini. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ingin berterima kasih pada Encik Nasir kerana sudi menaja makanan untuk kami berbuka puasa. Limpah rahmat kepada Allah Ta'ala, kepada keluarga Encik Nasir dan keluarga. Apa yang saya pelajari pada hari ini daripada Ustaz Aziz, apa yang saya dapat pada hari ini adalah apabila saya terdengar cerita baginda Nabi Muhammad SAW, dia sentiasa bersenyum. Jadi saya pun bertanya, dulu dorang cakap saya dulu senyum itu adalah satu sedekah. Tapi apabila saya dapat belajar hari ini, apa yang saya lihat pandangan Nabi Muhammad SAW itu, pandangannya adalah dia melihat Allah di sekeliling alam. Jadi dia melihat sesiapa yang ada di depan matanya itu adalah pandangan Allah. Jadi di situlah sifat keikhlasan daripada senyuman itu, dia melihat keindahan, kecantikan Allah Ta'ala itu. Jadi di situlah lahirnya sifat ikhlas apabila kita bersenyum. Kerana ikhlas itu lahir daripada pandangan kita kepada pandangan Allah Ta'ala. Jadi itu sajalah saya nak share pada hari ini apa yang saya dapat. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita hari ini kita telah selamat sampai di sini untuk buka puasa, solat tarawih berjamaah, solat maghrib, solat isyak semua. Alhamdulillah, kita semua tiada kudrat. Allah yang tentukan kita, Allah yang perjalankan kita. Daripada kita bangun tidur, Allah yang susah atur hidup kita. Kita bergerak ini semua dengan izin Allah SWT. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh sampai sini, semua kerana izin Allah SWT. Dia yang memperjalankan kita. Kita yang tekan minyak ni bukan kita, Allah. Kita tiada kurat, kita terkurat langsung. Allah yang berjalan kita, Allah yang mengaturkan susunnya semuanya. Ya Allah yang memberi rasa, Allah yang memberi rasa semuanya. Alhamdulillah, kita kena banyak bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Aziz kita kerana telah membawa solat tarawih secara berjemaah. Saya rasa tak pernah saya rasa zauq macam ni, terasa asyik dengannya. Selama beberapa ketika saya hidup ni, beberapa kali je saya rasa asyik dengan dia. Tapi pada malam ini saya rasa sampai ke akhirnya saya rasa begitu asyik dengan dia. Kerana hati tidak boleh menipu, tuan-tuan. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Jadi kalau tak tahulah tuan-tuan, saya merasainya. Tapi harap-harap kita dapat mencuba perangi lagi hawa nafsu kita, perangi lagi. Kerana kita sentiasa perlu perangi hati dan hawa nafsu kita. Buang sifat la itu, adalah 7 sifat mani itu yang selalu disebutkan oleh Syekh Latif. Alhamdulillah, dia telah banyak berkongsi dengan saya. Alhamdulillah, syukur banyak. Telah banyak kawan-kawan baik yang telah memberi tunjuk ajar kepada saya, telah banyak memberi tahu, memberi ilmu. Ini semua dari kurniaan Allah. Allah yang bagi faham. Kita pun hanya berusaha je. Kadang-kadang kita tak dengar dalam talk ini, live ini, kita pun tak faham. Tapi Allah akan bagi faham nanti satu masa. Pada ketikanya Allah akan bagi faham dengan sendirinya. Kita perlu yakin kerana Allah yang
memberi kefahaman pun. Kefahaman itu bukan terletak pada ilmu lah. Ilmu ni bukan terletak pada kitab. Kitab tak ada. Kalau kita pandu ada kitab, kita pun tak dapat. Kerana Allah yang memberi kita faham semua. Begitulah seperti cerita seorang wali yang dia membuang kitabnya. Bila nak buang, kitabnya terangkat. Jadi tak ada dia jadi ilmu tu tak ada pada kitab tu. Jadi semuanya dah hanya daripada Allah. Jadi kita perlu lah kena banyak memberi tunjuk ajar, memberi kasih sayang kepada setiap insan, kerana ramai lagi yang di luar ini yang tidak tahu lagi, tidak kenal diri, kenal Allah. Jadi kita cubalah dengan cara kita cuba dengan skill kita lah. Allah yang beri skill tu, kita cuba memberi tahu, ajak kepada orang supaya kenal diri, kenal Allah. Jadi bila kita dah bagi tahu sesuatu yang bahagia kepada kawan-kawan tu, pada manusia ni, itulah adalah kebahagiaan paling besar, yang kebahagiaan yang paling hakiki yang saya rasai. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian dia. Kita cubalah buat yang terbaik supaya untuk kita lebih kenal diri, kenal Allah. Dengan sebab bagaimana kita nak kenal Allah dengan lebih dalam, kita kena cari guru yang boleh mengupasnya. Jadi kalau kita nak berjalan dengan sendiri, kita tak mampu. Kita tak mampu nak berjalan dengan sendiri. Macam mana kita nak berjalan dengan sendiri? Kita tak ada pemandu. Kita nak pergi naik satu tempat, tak ada orang bawa. Nak buat kerja, nak repair kereta ke apa, tak ada orang ajar kan. Kita cubalah buka kitab automotif ke apa contoh kan. Kita buka sendiri, kita tengok kitab tu, kita belajar sendiri, kita pandai sendiri kalau tak ada orang ajar. Tak boleh kan. Jadi begitulah dengan guru-guru yang membimbing kita untuk mengenal Allah. Jadi lebih-lebih lagi, insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada Abang Nasir kita kerana telah mengizinkan buka puasa di sini. Semoga Allah merahmati, semoga Allah memberi keberkatan, ya Allah. Allah memberi kecukupan, ya Allah, membuka hijab, ya Allah, terangkan hatinya, terangkan hati kami seperti terang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin sallallahu alaihi wasallam. Amin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah ni Allah Taala bagi kita peluang, Allah pergerakkan kita, pemudah kita sampai berkumpul pada malam ini untuk mendengar, untuk bercerita, untuk sama-sama mengesahkan Allah SWT, untuk membuang sifat-sifat syirik dalam diri kita. Mudah-mudahan apa ilmu kita dapat amalkan pada setiap saat kita cuba mengesahkan Allah SWT, merasa kebesaran Allah SWT, merasa kasih sayang Allah SWT di setiap saat. Jadi pentingnya kita dapat berjumpa dengan pembimbing rohani kita, Syekh Abdul Aziz, supaya dapat memandu kita untuk mencari keridaan Allah SWT. Dan kita dapat amaliat semua amal-amalan dalam kehidupan kita. Jadi sekian daripada saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat kumpul untuk bersama-sama dalam majlis agung, majlis talk kenal diri kenal Allah, yang mana kalau diikutkan memang saya dah ikut dengan Ustaz Aziz ni memang lama dah, sejak 2005-2006. Tapi apa yang saya boleh sampaikan, kefahaman yang saya dapat berkenaan dengan talk ni adalah baru-baru lagi, dalam 2003, 2002 lebih kurang macam tu. Kefahaman tu sampai masa time tu. So dalam belas tahun yang saya bersama dengan Ustaz Aziz, memang kena banyak bersabar. Memang kita kena jadi pendengar yang setia. Apa yang Ustaz Aziz sampaikan semua kita kena amaliahkan lah. Walaupun kita masa muda-muda tu berlainan macam-macam orang, macam-macam background, dan kita pun agama pun tak berapa betul, tunggal langgang. Tapi kerana istiqomahnya kita dengan guru yang betul, dengan guru yang benar, lama kelamaan Allah Ta'ala akan bawa kita ke jalan yang benar, yang jalan yang lurus maksudnya. Walaupun dalam belas-belas tu macam kita tak faham apa yang Ustaz Aziz sampaikan, tapi dalam waktu yang sama Allah Ta'ala akan betulkan kita punya agama. Allah Ta'ala akan guide kita untuk jadi lebih baik daripada sebelum ni. Dan apa yang saya boleh cakap, apa yang Ustaz Aziz sampaikan dalam majlis talk kenal diri kenal Allah, dan saya boleh beritahu ialah semuanya benar belaka. Apa yang disampaikan tu adalah benar. Sebab apa yang Ustaz Aziz sampaikan tu adalah itu yang saya rasa. Saya nak bagi tahu macam mana rasa tu hanya Allah Ta'ala saja yang boleh beri rasa tu. Yang mana selama ni kita rasa kita yang buat semua, tapi sebenarnya bukan kita, sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan saya dalam kenal diri kenal Allah ni, yang mana timbul persoalan kita punya ibadah tu, kita punya solat tu, adakah Allah Ta'ala terima? Walaupun kita dah sebaik mungkin kita solat, tapi soalan tu masih lagi muncul, masih lagi tertanya-tanya, adakah ibadah kita tu diterima? Tapi dengan kefahaman yang Allah Ta'ala beri, lama-lama Allah tunjukkan, Allah timbulkan persoalan, macam mana solat kita nak khusyuk, macam mana ibadah kita nak manis. Dia punya pokok dia adalah bila kita tak ada keakuan diri, dan bila kita dah leburkan semuanya, memang kita tak ada apa-apa. Solat tu dengan ibadah tu memang kita tak ada apa-apa. Dan masa time tu lah Allah Ta'ala berikan kemanisan kepada kita dalam beribadah, yang mana bila kita buat secara automatik saja, tanpa kita perlu ingat kita kena buat tu, kita kena buat ni, tak perlu ingat, kita buat saja. Yang penting kita jangan ada keakuan diri.
Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkenaan bila dalam talk tadi Ustaz Aziz ada beritahu berkenaan limpahan nur, limpahan cahaya kepada kita yang tak nampak. Okey. Apa yang saya boleh sampaikan itu adalah benar, dan Allah Ta'ala kurniakan penglihatan tu bagaimana limpahan daripada guru rohani mursyid kepada jemaah-jemaah dia, kepada orang ramai yang berada di sekitarnya. Macam mana kita nak nampak? Oh, saya tak boleh nak cerita. Itu hanya Allah Ta'ala saja yang boleh bagi penglihatan tu. Lepas tu berkenaan dengan kita semua ni dikelilingi oleh cahaya. Memang betul. Sebagai contoh, kalau kita tutup mata, kita akan nampak gelap. Tapi sebenarnya bukan gelap. Yang menerang tu adalah cahaya. Cahaya nur Muhammad SAW. Dan bila kita kena cahaya tu, memang kita lebur. Memang kita tak mampu. Cahaya tu kita tak memang susah kita nak bagi tahu pasal cahaya tu. Kesimpulannya, apa yang saya boleh sampaikan, saya boleh simpulkan kat sini ialah teruskan istiqamah, mendengar dengan setia, dan tak perlu nak berbantah-bantah, sebab saya sampaikan apa yang saya dah rasa. Kalau rasa macam was-was, ada keraguan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan jawab kita punya soalan tu. Rasanya itu sajalah apa kongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini kali pertama saya mencari jamaah ni. Syukur alhamdulillah, apa yang Ustaz sampaikan tu terbuka hijab saya. Macam mana saya kena belajar untuk menghilangkan keakuan tu. Terima kasih pada Syekh Latif. Banyak tips-tips yang dibagi macam mana cara nak hilangkan keakuan diri tu. Saya minta sama-sama lah berdoa supaya saya dapat lalui semua ujian-ujian tu. Itu saya, Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghabil fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam 21 Ramadan al-Mubarak ni, kita dapat sama kita berkumpul. Saya pun tak tahu benda ni boleh berlaku kan, tapi alhamdulillah syukur saya. Terima kasih kepada tuan kedai, Syekh Nasir dan sekalian jemaah-jemaah bersama-sama kita pada malam ini untuk sama-sama kita memperdengarkan kalam-kalam Allah, dan merasai yang dikatakan asyiknya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya yang kita nakkan. Jadi
Kalau Menteri Pendidikan, ni saya cakap terus lah direct boleh ni kalau Menteri Pendidikan cakap dekat dalam apa dalam dia punya FB ke dalam punya TikTok ke, kalau Menteri Pendidikan cakap dia ajar anak dia tak nak cakap kafir dekat dalam rumah kan, itu dia tak tahu tadabbur dalam Al-Quran. Perbetulkan. Engkau menteri kan, kau perbetulkan dalaman tu sebenarnya. Kafir dalam diri itu adalah menunjukkan tangan, angkat tangan, tunjuk dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan cakap kafir tak boleh cakap. Kan, kafir kita bukan menunjukkan kepada orang, tapi kafir dalam diri kan menunjukkan kita lah mengaku Tuhan. Itu yang kita nak perbetulkan. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la basirun, la mutakallimun, la humul wujud. Itu kekuatan pahlawan-pahlawan kita, kekuatan para sahabat, kekuatan para wali-wali Allah, kekuatan para pejuang-pejuang. Tok Kenali, Tok semua, Tok Bahaman semua bawa benda ni. Tok Kupaloh semua bawa benda ni. Kita yang tak lama lagi nak kedatangan Imam Al-Mahdi ni, sama-sama kita nak memperjuangkan akidah kita. Inilah dia, kekuatan dia. Tak ada lain. Sebab ustaz kata tadi, huru-hara berlaku pun kita tetap kekuatan. Tak ada kekuatan ni, kita biarkan. Kita tengok jemaah-jemaah kita bawa bersama-sama ni, yang lain diam je, tak tahu apa, macam mana tak berkongsi, tak bermuzakarah. Saya cakap dengan sahabat-sahabat saya sekalian, tak bermuzakarah seminggu kita dah bateri kita dah kong dah. Contohnya kan, kita ada satu medium kan, medium yang kita tundukkan ni untuk kita sama-sama membawa dakwah kan. Saya syukur sahabat saya Syafi'i, kalau kita tengok dalam grup kenal diri kenal Allah, mana pi Syafi'i apa FB kenal diri kenal Allah, ada satu grup kenal diri kenal Allah. Dia tak putus-putus daripada tahun yang kita rakam ni, dia tak putus-putus, dia hantarkan, dia kongsikan kan. Dia cakap dengan saya ingat lagi dia cakap dengan saya, Latif, kalau saya mati teruskan, dia kata teruskan, tolong sharekan, dia kata, nampak sembunyi dia sayang umat untuk nak betulkan diri kita ni. Jangan ada rasa keakuan diri ni, sayang umat dia, nampak, dia sayang kawan-kawan kita, nampak. Kita sekarang ni, kita sebagai jemaah, kita sebagai pendengar YouTube, share, bukan share saja tapi bawa kan. Saya tak perlu macam saya Cahaya Online punya account, saya tak perlu nak subscribe ke, tak perlu kan, tak perlu. Saya tak memerlukan tu, tapi perlulah, bawalah, amaliah lah, MLM lah. MLM tu apa dia? Multi level marketing dalam kehidupan tu. Mana kita sebarkan. Ustaz cakap kita dah sampai ni, kita bertanggungjawab nak sebarkan. Cara mana? Itu Allah Ta'ala akan bagi. Jangan kita risau-risaukan, jangan kita berat-beratkan. Yang penting kita ni bersama dengan jemaah, bersama dengan Mursyid Arif Billah kan. Siapa pun Mursyid Arif Billah yang dekat dalam YouTube ni semua ni kan, siapa yang kita jumpalah tapi bawalah benda ni, yang tak ada rasa keakuan diri, yang ada hanya Allah. Sebab apa kan, apa pun ilmu, seperti hadis kursi menyatakan, sekiranya engkau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Berapa banyak amalan kita kan, macam ustaz cakap tadi kan. Dan yang kedua, hadis kursi menyatakan, sekiranya kau datang kepada aku membawa ilmu apa yang ada kat dalam dunia ni? Ilmu apa? Saya nak tanya, ilmu apa yang paling hebat sekali kat dunia ni? Sandarkan kepada ilmu, tak ada ni, tak ada nak nafi keakuan dirinya, tak ada jadi guna apa-apa. Saya tak nak sebut ilmu apa yang kalian sebutkan sebelum ni, yang uar-uarkan sebelum ni, ilmu dan ilmu. Sandaran hanya ilmu, tak ada benda ni nak nafi, tak ada rasa lagi diri, tak ada dibuat ketiadaan tu kan. Kepemilikan tu dia tak betul-betul, tak guna. Ilmu paling tinggi pun tak ada. Dan keputusannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, itu yang sebenarnya. Kan, sekiranya kau datang kepada aku kan, dengan aku kepada aku kan, tak bawa apa-apa kan, itu antara urusan aku dengan, maknanya urusan aku denganmu tu apa dia? Tak ada kita, dia je. Tu sebenarnya. Itu maksudnya. Engkau akan dirahmati. Dia menyatakan akan diri dia yang esa. Itu yang kita nak sebenarnya. Ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tak ada lain. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian pada malam ini saya serahkan dengan pendengar jemaah-jemaah wanita untuk meneruskan pencerahan dan perkongsian. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Al-Fatihi lima ugli wal khatimi lima sabak nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Okay, saya tak ada apa nak cakap, cuma saya bersyukur Allah hadirkan saya sekeluarga dekat sini. Allah pilih saya, suami dan anak-anak hadir kat sini. Bersyukur dapat mengaji dengan sang guru. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kami duduk dalam majlis ni, tak palingkan hati kami ni untuk mengaji ilmu kena diri kena Allah ni. Duduk bersama jemaah ni semua, insya-Allah doakan kami semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada apa yang nak saya kongsikan, cuma sedikit jalan penceritaan macam mana saya jumpa Ustaz. Sebenarnya saya mendengar TikTok Ustaz dalam bulan November ataupun Disember tahun lepas. Saya tertanya, kat mana saya nak jumpa Ustaz ni? Dan saya ada teks dekat dalam TikTok tu, rakan yang kongsikan TikTok Ustaz tu, tapi tak dapat jawapan. Dan saya pun serahkan ke Allah, ya Allah, jika ada hakku untuk mendapatkan ilmu ataupun sebarang kebaikan daripada Ustaz, semoga saya dipertemukan dengan Ustaz. Dan saya serahkan semuanya pada Allah. Dan Alhamdulillah, bulan 3 panggilan tu sampai pada saya. Dan saya pun memang tak tahu nak cakap macam mana. Syukur Alhamdulillah. Dan cuma saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, apakah hikmah yang saya nak dapat kat sini pula? Sebenarnya terlalu besar hikmah yang saya dapat kat sini. Tu je yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Tak dengar ni, Kak Ustaz. Ustaz kat kotak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita semua tadi tak lain adalah demi kasih sayang nak ngaji nur. Jadi kita kenal dah tubuh kita ni adalah kepada Adam, dan Adam diciptakan oleh Allah. Punya mulia ke semua, tak ada apa, tubuh pun Allah yang ciptakan Adam tadi. Jadi kita pula dicipta dari saripati mani tadi saya bagi tahu. Dinamakan jasmani. Jadi kita olah sampai tak ada kita. Bila kita dah tak ada kita, Allah yang jazbah hilangkan kita, baru betul-betul hilang. Macam contoh saya dah tahu macam mana yang dikatakan fana, lebur tadi. Mana ada kalanya Allah bagi contohlah, Allah bagi kita mimpi kita tenggelam dalam air. Tenggelam dalam air itu kita mati, hilang. Itu cara Allah Ta'ala nak fanakan kita. Kita pun merasai senyap, tak ada apa pun. Waktu kita tak rasa kita hidup pun. Itu Allah Ta'ala salah satu cara Allah nak fanakan. Ada kalanya kita naik kereta laju dalam mimpi tu, tiba-tiba 200 km lah, laju. Kita buka tingkap, zoom, angin masuk laju kan. Tiba-tiba ada kayu balak datang bantai kita. Kita pun pengsan dalam mimpi tu. Senyap ya. Itu cara satu Allah Ta'ala nak leburkan kita. Jadi macam-macam cara. Jadi saya bukan satu dua cara. Jadi macam-macam. Hari-hari pun Allah bagi macam-macam cara. Baru kita tahu. Rupanya kita nak Allah Ta'ala yang leburkan kita. Kita nak tapi tak mampu kita. Kita nak tapi kita harapkan Allah yang boleh. Itu cara dia. Jadi macam-macam cara tau. Bukan satu dua cara. Tapi jangan kita mengingat. Bayang-bayangkan nanti kayu balak entak kita. Jangan. Itu tak boleh. Hari-hari tu lain Allah nak bagi cara. Yang pentingnya daripada Allah. Nanti kita akan dapat.
Skill dia tu tadi. Skill dia tu tadi kita betul-betul serahkan kepada Allah. Nanti kita akan nampak perjalanan hidup kita disusun oleh Allah. Kita tak ada rasa lagi kita boleh menyusun. Kita dah nampak kita tak mampu apa-apa dah. Di situ nanti kita akan nampak. Di situlah dinamakan tadi barzah. Barzah ni pemisah supaya kita tahu antara hidup dan mati itu kita duduk kat barzah. Barzah. Permisah. Macam kubur alam barzah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Barzah namanya. Dalam surah Ar-Rahman barzakhun kan. Barzah tu maknanya pemisah. Pemisah tu apa dia? Allah memisahkan supaya kita duduk hanya dengan pemisah tu kita duduk. Kita duduk kat pemisah, bukan duduk antara kedua. Duduk kat pemisah tu, iaitu dia yang letak kita ke mana-mana, kita minta dia yang atur. Selama ni hari kita ingat kita nak duduk sini yang sebenarnya kita nak Allah Ta'ala yang nak dudukkan kita. Bila Allah yang dudukkan kita, kita sentiasa duduk kat alam ahadah aja. Di situ matlamat kita, duduk alam ahadah. Nanti dia terzahirkan kita di alam wahdah ke, wahdiyat ke, alam ihsan ke, alam apa ni, alam kursi, alam manusia yang banyak lalai, munafik. Kita akan tetap juga kita campur, tapi kita duduk di alam tubuh kita bersama dengan mereka, tapi hati kita di alam ahadah. Itu kita mainkan di situ. Ya, jadi caranya sentiasa harapkan pengharapan kita takut dan juga harap. Itu dua sayap kita selalu dengan Allah. Takut dan harap. Takut tu kita nak rasa ada akuan diri, kita takut tu satu sayap, dan juga kita harapan kita hanya pada Allah. Jadi dua sayap ni akan boleh kalau burung satu sayap boleh tak? Tak boleh kan? Jadi kena ada dua sayap. Satu takut betul-betul nak ada akuan diri, kedua sayap ni adalah harapan kita hanya pada Allah, bukan makhluk. Itu yang akan kita bawa sampai kepada Mi'raj kepada Allah. Ya, saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Cuma saya nak bagi tahu lagi satu bom yang telah diciptakan oleh Yahudi sejak kita merdeka, iaitu daripada British. Bom tu makin lama makin kuat, kena kepada pemimpin, kepada raja, kepada kita. Jadi bom-bom itu kita perlu matikan. Kita orang ahli Allah yang Allah Ta'ala kurniakan sekarang ni, kita kena matikan bom-bom tu. Bom-bom yang menyebabkan mereka tak kenal diri, tak kenal Allah. Ini bom-bom ni dah lama meletus dalam diri-diri masyarakat kita, daripada golongan atas sampai ke bawah. Hingga bom tu masuk dalam pendidikan, bom jangka yang tersembunyi ini tadi, yang sihir ni tadi, dah masuk dalam kita punya watak, dalam kehidupan undang-undang kita. Ya? Celik-celik mata pun ada jemaah kita celik-celik mata, kita dah mensyirikan Allah. Jadi Yahudi dah, maknanya British dah bagi kemerdekaan, tapi syaratnya mengikuti dia punya sistem. Syarat untuk dapat merdeka. Jadi kita ni kena faham, saya bukan mana menentang, kita nak lawan dia dengan kita kesadaran kita Mahdi. Kita sedar, jadi kita perlu sedarkan orang lain banyak-banyak, baru kita boleh menentang mereka. Ya, tapi kalau kita takkan boleh bersatu. Sebab nak bersatu kena ada tauhid, kena ada kenal diri, kenal Allah, baru bersatu. Orang yang bersifat kenal diri, kenal Allah, tauhid, dia sifat dia kasih sayang. Sebab dia asidak walal, dia dah buang kupar dalam diri dia, dia akan timbul ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama kita. Tu yang boleh kukuh. Kalau tidak, kita ambil segenggam pasir di tepi pantai, nak kukuh genggam dia, berderai juga. Tapi nak satukan dengan esakan Allah je dengan cara dia. Tak ada cara lain yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kemenangan, kejayaan dengan cara ruhama'u bainahum. Bukan kebencian, ya. Tapi nak ruhama'u bainahum tu perlu asidak walal kufar, kata Allah. Tegas buang keakuan diri, nafsu kita. Harus jumpa mursyidah, pembimbing rohani, untuk kalau kita tak jumpa, kita tak tahu cara. Tak? Masa kita habis pun tak selesai juga. Jadi bila kita tahu ni, alhamdulillah, kita tahu cara nak selesaikan, kembali kepada Allah, sistem Allah Ta'ala 24 jam. Bukan sistem ritual tu aja. Solat tu sistem 24 jam, iaitu mengesakan Allah 24 jam. Bukan waktu Zuhur esakan Allah, waktu Asar, waktu Maghrib. Bukan itu esakan Allah juga. Tapi ni 24 jam yang dibawa oleh agama, oleh Rasulullah SAW, adalah agama yang mengesakan Allah 24 jam. Tak mahu sistem-sistem lain.
Itu mak kita bawa baru kita dapat kemenangan. Mengundang pertolongan Allah. Bila Allah dah bertolong kita, tak ada siapa yang boleh kalahkan kita. Tapi kalau Allah, kita tak mengundang pertolongan Allah, macam mana? Takkan dapat kemenangan punya. Kemenangan tu di sisi Allah. Kebenaran tu di sisi Allah. Jadi kita buat kerja ni betul-betul bersungguh-sungguh. Sebab kita tahu dah bahawa kita dah dapat kemenangan daripada Allah. Jadi kita nak yang lain-lain juga dapat kemenangan. Hal tujuan. Gunakan hikmah kebijaksanaan. Gunakan kasih sayang yang betul-betul cukup untuk mengajakkan. Tu kalau kita nak ngajak orang yang cerdik pandai ni bukan senang. Lebih baik lagi kita mengajar, tunjukkan kebaikan kepada orang yang bodoh. Orang yang pandai ni macam-macam. Dia olahkan diri dia. Sebab dia datang kepada kita dengan tong isi penuh. Jadi kita tak ada ruang untuk nak isi satu titik. Dia dah penuh datang jumpa kita. Dia kasi ilmu dia cukup, amalan dia banyak, jumpa dengan kita. Kita nak isi macam mana? Tapi lebih baik orang yang tak ada ilmu, tak ada amal, kita mudah. Dia kosong, mudah kita isi. Tapi macam mana cara nak buang tong itu dia kena keluarkan. Tapi dia datang dengan membawa ilmu. Macam Syekh Latif selalu ingatkan kita. Kita bawa ilmu, bawa amal, jumpa dengan Arif Billah Mursyid. Macam mana kau nak? Dia nak isi macam mana Arif Billah? Kau datang dah penuh, dah riak tak kebun kau dah rasa. Tapi cuba kau kosongkan. Baru kau dapat nanti. Imam Ghazali dah tinggi, boleh dia kosongkan. Kan? Jadi jangan buat alasan lah gitu. Benda letak tepi, bukan buang. Letak tepi ilmu kau, terima ilmu ni balik. Barulah bila kau dapat, ilmu kau akan menjadi lebih bagus. Baru kau dapat. Imam Ghazali, dia boleh buat banyak lagi. Orang-orang alim-alim dulu sebelum dia jadi orang-orang ahli Allah, dia jadi orang abid dulu. Orang ahli ibadah, gila-gila punya ibadah. Sampai tak nak kahwin pun ada. Punya gila ibadah tu pada Allah. Tapi tak cukup juga. Bila dia dapat kenal diri, kenal Allah, Rasulullah kata, aku pun ahli Allah juga. Tapi aku berkahwin. Aku bercampur masyarakat. Aku mengajak orang. Jadi reda balik orang Arif Abid tu. Bila dia kenal diri, kenal Allah, dia jadi Arif Billah, dia mengajak manusia. Ini dah jadi orang Abid, aku nak dulu, semua susahkan aku. Tak. Dia jadi Arif Billah, baru dia tahu tugas dia tadi. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Jadi kita kena perbaiki banyak lagi diri kita dan juga ajakkan. Jangan kita maknanya lagi nak leka-leka, nak cerita-cerita dengan kawan, orang ajak berhayal, kita layankan dulu sikit, lepas tu kita potong cerita, kita masukkan macam mana cara dia. Jangan dia berhayal cerita, kita pun bawa hanyut juga sampai ke akhir pun. Cari jalan stop, kita masukkan kasih sayang, kita celahkan sikit. Cari jalan. Sebab dah tak ada masa dah. Kita perlu tolong orang yang duduk dalam neraka. Kita kena tolong orang yang duduk dalam neraka. Neraka belum buka. Bukan. Neraka tu adalah orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu neraka. Tapi orang dah kenal diri, dah kenal Allah, dia dah duduk tempat yang salim, yang selamat. Allah dah dudukkan dia. Jadi kita alhamdulillah, bila kita dah duduk tempat selamat, kita kena pergi kat mana celah-celah neraka, kita nak kena duduk situ, bawa mereka. Ini kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada wahai Jibril, engkau sebut ada umatku yang masuk dalam neraka, walau seorang. Satu hari Jibril tersebut ada umatku seorang masuk dalam neraka. Kan? Bawa aku Jibril ke sana dengan banyak cerita. Bawa Nabi tu tempat azab kan, dalam oven kan. Rasulullah terus masuk, terus keluarkan lagi. Begitu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena sayang kepada Nabi SAW. Kerana kita sayang, kita pun buat sifat perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang pada manusia, memberi rahmat kepada sekalian alam. Itu tandanya orang yang dah kenal diri, kenal Allah dan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segi akhlak dia tadi. Itu tadi jadi bertambah kita kenal diri, kenal Allah, bertambah kita kenal top ni, jiwa kita bertambah jiwa yang kasih sayang. Dia berbeza. Dia akan rasa kemanisan tu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu nampak sebelah kita ni apa, jemaah-jemaah lain tak ada pun kita nak sebarkan bagi salam. Itu kat siapa kita bagi salam tu? Entah. Berapa puluh tahun dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, sakati kawan nar, minta jauh neraka pula. Ya Allah. Salah kita lah, ya Allah.
Allah Ta'ala kata, apa yang kau bagi salam ni? Salam tu kan beri sejahtera kepada semua. Tak nampak sebelah-sebelah kau tu, kau tak nampak kau buat muka manis pada dia. Kau bagi salam, Assalamualaikum. Boleh kan situ? Assalamualaikum. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Senyum kita tengok sebelah kita ke? Betul? Salam kan senyum, betul? Jadi hidupkanlah faham makna dia punya martabat ataupun maqam salam tu adalah bahagia, kita membahagikan Allah, tak merosakkan orang, dan supaya orang pun tak merosakkan kita, tak memfitnah kita, tak membuat buruk. Jadi tujuan kita bagi salam tu tadi. Bukan nak salukah ridho wal jannah. No, ya Allah. Balik-balik minta tu. Kita sebenarnya hidupkan keadaan yang sebenar, kita bagi salam tu apa? Supaya kita takkan melukai orang tu. Kita akan memberikan kebahagiaan pada orang tu. Kita akan selamatkan dia supaya dia nampak perhubungan kita dengan Allah SWT. Supaya dia nampak terasa hidup dia, bila kita bagi salam, dia hidup perjalanan dia dengan Allah. Salam tu. Jadi kita bagi salam, hidupkanlah. Nanti kita bagi salam kat mana-mana pun hidup. Itu skill dia. Itu tadabbur dia. Nak bawa dalam kehidupan. Kalau kita tafsir, yang kita tak faham nak bawa. Bila dia ditadaburkan, dikupaskan oleh Allah, skill-skill ni dibawa oleh Nabi SAW, baru kita tahu, ya Allah. Dalam solat tu bagi salam pun dia berisi benda yang manis. Takbiratul ihram kita faham takbir, ya Allah, manis. Dulu takbir nak masuk, nak isikan apa? Usolli, ya Allah. Imam ni siapa nama kan? Ya Allah, nak sebut nama imam pula lagi. Menghadap kiblat, ya Allah. Nak ingatkan Allah pula. Ya Allah, aku solat maghrib. Allah. Berapa panjang harakat minta Allah nak masukkan tu. Gila babi tu. Nak masukkan Allahu Akbar tu, nak masukkan niat aku maghrib 3 rakaat ni ngadap kiblat ni, ya Allah. Imam ni kang ni jadi imam ni. Aku jadi imam ni, ya Allah. Ya Allah, teruk sangat kita, ya Allah. Jauh. Nabi tak pernah buat macam tu. Sahabat tu imam-imam Masjidil Haram ke Madinah, mana dia baca usolli? Ada ke dengar kita dia baca usolli ada? Mana ada. Sebab dia dah bahasa Arab, dia dah tahu dah. Usolli tu lapas kita belajar tadika dulu. Sudahlah dah. Tak pakai tadika juga dah tu bangsa pun kan. Sudah. Janganlah kita. Jangan tertipulah. Allah tu tahulah, tak payah nak ingatkan. Dia yang bagi kau rasa nak solat maghrib, kau nak ingatkan Allah balik. Ya Allah, aku nak solat maghrib. Lah kau ni. Aku yang bagi kau rasa solat maghrib, kau nak ingatkan aku balik. Kan pelik kan? Nampak sangat kau tak kenal Allah. Nampak sangat kau celaka dalam solat. Kau biarkan diri kau begitu dalam kecelakaan. Bukan Allah tu marah. Allah tu nak bagi ingat. Kau nampak sangat kau tak kenal aku. Kau solat tu sendiri perhubungan dengan Allah, kau tak faham. Pergilah cari orang yang kenal. Sahabat Nabi dia ada Rasulullah SAW. Tabi'in para wali Allah ada sahabat Nabi bagi tahu. Dia ajar tetap begitu juga. Buat kata Sayyidina Abu Bakar, saya dah bagi tahu, tidak aku nampak sesuatu sekalian ni melainkan Allah dahulu. Warisatul Anbiya yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lain. Terus wali-wali Allah terus dia amaliakan tu. Yang kita ragu lagi, ni kita dah berhidupan dengan manusia-manusia yang dapat bom jangka daripada Yahudi tu. Semenjak merdeka tu, dalam diri dia dah kena bom jangka tu. Dah meletup pun dia tak perasan. Sebab apa? Sebab dia tak mengenal diri dia. Maka mudahlah musuh menghantar bom-bom sihir tu tadi. Dan dia tak sedar dia dah disihir. Tapi bila dia dah belajar kenal diri, kenal Allah, baru dia tahu bahawa dia dah lama kena bom sihir daripada Yahudi itu, tentera Dajjal. Dan kita nak mengalahkan mereka dengan cara dia melawan perang hawa nafsu. Bila akuan diri kita dah tak ada, dia tak boleh buat apa-apa. Itu janji Allah Ta'ala kata. Orang yang ikhlas, yang fana, kau tak boleh buat apa-apa. Iblis, siapa pun tak boleh buat apa-apa. Itu janji Allah. Sebenarnya Allah tak pernah mungkir janji. Cuma kita tak dapat nak kalahkan hawa nafsu. Malahan kita ikuti hawa nafsu sampai kita mengaku ana rabbukumul a'la. Macam Fir'aun. Pasal dibiarkan tak nak mengaji, tak nak ubah. Maka tu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah setakat ni dulu. Minta maaf banyak dalam menyampaikan ada akuan diri wa afu minkum. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini ditemukan kita, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
duduk di tempat maqam yang terpuji, yang tertinggi, yang kita duduk dalam ni tak lain sukanya Allah, sukanya Rasulullah, sukanya malaikat-malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli am. Ini bukan lagi Lailatul Qadar, tapi bapa moyang Lailatul Qadar, iaitu kita dapat pemilik Lailatul Qadar. Kita rasakan Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri.